Didik TV KPM. Kita akan sambung perbincangan kita untuk bahagian soalan pilihan bersama Cikgu Roslan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, kita akan terus bersama dengan bahagian C ni, iaitu soalan nombor 13 pilihan. Okey, pecahan soalannya adalah biasanya terdiri daripada 13A, 13B, 13C. Dan jika soalan bentuk macam ni keluar dalam bentuk mewajarkan, okey, kita ada contoh soalan contoh yang bersesuaian dengan soalan nombor 13 ini, iaitu soalan pilihan. Okey, markah diperuntukkan untuk soalan nombor 13 ini, iaitu soalan pilihan, iaitu 12 markah. 12 markah. 12 markah sebab yang kita tahu bahawa markah-markah datang itu datang daripada pecahan-pecahan soalan tadi. Okey, so kita tengok dekat sini bagaimana panduan dan teknik nak menjawab soalan nombor 13. Okey, jika soalan tersebut adalah bentuk mewajarkan. Okey, so kita tengok kat sini apakah itu mewajarkan. Okey, iaitu dapat membuat wajaran yang sesuai melalui kaedah dan tujuan berdasarkan pilihan yang bersesuaian. Okey, so bila nama dia wajarkan pilihan, so maksudnya lebih daripada satu lah ada. Baik. Kita kena pilih. So maksudnya lebih daripada satu. Okey, kita akan tengok bagaimana teknik nak menjawab untuk soalan mewajarkan, iaitu jika soalan nombor 13. Cikgu tak cakap bahawa nombor 13 ini akan keluar untuk konsep mewajarkan. Tapi jika dia keluar untuk soalan nombor 13, soalan mewajarkan nombor 13, so ini adalah contohnya. Okey, so A menerangkan kaedah dan tujuan. Okey, untuk soalan mewajarkan ini konsepnya lebih kepada iaitu kaedah dan tujuan. Okey, dan kita ada pecahan B membuat pilihan kaedah yang paling sesuai. Okey, daripada banyak-banyak kaedah yang kita ada, kita kena buat pemilihan kaedah. Biasanya kalau kita tengok kaedah-kaedah yang banyak ini adalah daripada tajuk pemprosesan makanan, iaitu di mana apakah kaedah-kaedah yang sesuai untuk menyimpan makanan ataupun sebagainya. So, kita kena buat pilihan. Nama pun mewajarkan untuk pemilihan, untuk pilih satu kaedah yang paling sesuai. Okey, kita tengok dapat mewajarkan, okey, pecahan C, dapat mewajarkan pemilihan untuk satu kaedah paling sesuai. Daripada banyak-banyak, pilih satu. Pilih satu yang paling sesuai. Baik. Okey, kita tengok apakah panduan untuk menjawab soalan mewajarkan ini. Okey, kita tengok baca dan faham soalan yang diberikan. Ini pasti. Calon-calon semua kena pastikan bahawa kena baca dan faham soalan yang diberikan. Okey, boleh garis maklumat yang penting daripada soalan tadi supaya senang kita fokus apa maklumat yang kita nak dapatkan tadi tu. Baik. Untuk kita dapatkan jawapan. Adakah perlu untuk kita terus menjawab? Tidak. Kita boleh tengok soalan tu dulu, pastikan kita faham soalan tu, tengok gambar rajah diberikan, fahami dulu. Okey, dapatkan maklumat daripada garisan yang kita garis tadi, dan kita juga boleh dapat maklumat daripada gambar rajah yang diberikan. Okey, dan ketiga, pastikan jawapan ditulis mengikut peruntukan markah yang telah ditetapkan. Sebab apa? Kita nak tahu bahawa berapa jawapan yang perlu kita jawab. Betul. So, kita akan tengok berdasarkan peruntukan markah yang telah diberikan. Okey, dan yang keempat, untuk panduan menjawab nombor 13 ini, jika soalan mewajarkan itu, pilih dan nyatakan kaedah yang paling sesuai. Kaedah yang paling sesuai. So, pilih satu, jangan bagi dua. Dia nak satu sahaja. Satu sahaja. Okey, so kita tengok apakah contohnya. Okey, soalan contoh rajah 13.1 menunjukkan proses P yang dilakukan untuk menghasilkan minuman Q dan disertakan dengan gambar rajah. Sebenarnya gambar rajah ini sangat membantu calon-calon semua untuk mendapatkan jawapan dan berapa markah yang diperuntukkan. Okey, gambar rajah ini sangat membantu untuk mendapatkan jumlah jawapan yang nak ditulis pada jawapan yang pelajar tadilah, murid-murid tadilah. Okey, kita tengok pecahan A. Ada satu Roman. Okey, daripada pecahan A itu dia pecahkan lagi kepada satu Roman, pecahan satu,
iaitu terangkan kaedah proses P dilakukan untuk menghasilkan minuman Q. Okey, markah yang diperuntukkan di sini adalah dua markah. Okey, manakala kita ada pecahan yang kedua daripada A tadi adalah nyatakan tujuan proses P dilakukan. Dua markah. Baik. So, maknanya dua jawapan yang kita kena berikan. Ya. Manakala untuk pecahan yang awal tadi A, satu tadi, juga dua markah. jawapan. Kita tengok bagaimana jawapan tadi diberikan. Okey, yang pertama kita tengok kat sini adalah kita boleh tulis dalam bentuk jadual. Okey, dan tak perlulah tulis markah ni ya. Tak perlulah tulis markah ni sebab ini cikgu nak tunjukkan kepada calon-calon semua yang ada di rumah sekarang iaitu markah berapa untuk jawapan yang diberikan. Baik. So kita boleh tulis soalan berapa, jawapan dia apa. Okey, dan kita boleh di sini bahawa dia nak kaedah proses P tadi. So kita ada dua jawapan dan diperuntukkan dua markah. Okey, di sini kita tengok jawapan diberikan satu, minuman dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ini kita kena bacalah. Kita kena ingatlah. Kalau contohnya dia bagi 63 darjah Celsius selama 40 minit, so akan ada masalah lah ya. Baik. Okey, so dia tengok pada kita punya maklumat kita juga. Okey. Dan kita dapat dua markah jika diberikan dan dua jawapan. Manakala 13A2 pun sama, okey, menerangkan tujuan proses P tadi. Dan di sini maksimum 2 markah. Walaupun kita berikan jawapannya 4. Nak bagi 5 pun boleh. Tapi maksimum tetap 2 markah. Okey, ini contoh, soalan contoh untuk B. Okey, daripada awal tadi, cikgu dah terangkan kepada calon-calon semua, sila pastikan tengok soalan dia dan tengok juga gambar rajah. Baca arahan soalan tadi dan juga baca penerangan soalan tadi. Dan gambar rajah tadi akan membantu bagaimana nak mendapatkan jawapan. Jangan nak fikir yang luar. Dekat dalam soalan tu sebenarnya dah jawapan berdasarkan memang dah ada. Ada hint kepada gambar rajah tersebut. Okey, dan markah diperuntukkan adalah 4 markah. So kita tengok bagaimana jawapan yang ditulis dalam bentuk jadual juga. Okey, dan kita tengok kat sini banyak jawapan. Dia nak kaedah dan juga apakah penerangan dia. Kita nak jawab untuk 4 markah. Okey, kita boleh bagi satu kaedah, kita bagi satu penerangan. Sebab satu kaedah boleh mewakili satu markah. Okey, dan penerangan berkenaan dengan kaedah tadi juga satu markah. Dah dapat 2. Ya. Okey, dan kita terangkan lagi untuk kaedah yang kedua, satu markah dan penerangannya satu markah dan kita dapat 4 markah. 4 markah. So, whatever pun kita nak markah dia. Ya, okey, betul. so maksimum 4 markah. Walaupun kita terangkan beberapa kaedah sekalipun, kita akan dapat 4 markah. Satu kaedah, satu penerangan. So kita akan dapat 2 markah. 2 markah. 2 kaedah, 2 penerangan. So kita dapat 4 markah. Kalau beri lebih, dapat 4 markah juga. 4 markah. Okey, dan pecahan C kalau kita tengok kat sini, ini yang kita kata tadi mewajarkan iaitu 2 gambar rajah yang berbeza. Kalau kita tengok sini, gambar rajah ini sangat membantu. Kerana dia dah nyatakan di sini tentang ayam goreng X, ayam goreng Y. Dan maklumat pada gambar tadi memang dah cukup membantu kita. Baik. Okey, kalau kita tengok kat sini soalan ni nak wajarkan jawapan anda. Sama juga 4 markah. Bentuk jawapan dia adalah melibatkan 2 jawapan. Sama ada kita pilih. Okey, adakah salah kalau kita pilih ayam goreng X? Tak. Tapi pastikan jawapan kita tadi berkaitan dengan ayam goreng X tadi. Ya, ada justifikasi cikgu ya? Yes. Maksudnya kalau kita pilih Y, maka kita akan berikan justifikasi berkenaan penerangannya berdasarkan ayam goreng Y. So maksudnya jawapan tadi tak salah. Maksudnya kalau kita pilih X pun boleh, tapi Y pun boleh. Cuma berdasarkan apa penerangan daripada yang X dan Y tadi. Ya, berikan wajaran yes, yang sesuai. Wajarkan. Itu yang kita panggil wajarkan. Wajaran. Baiklah, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung slot kita bersama-sama dengan Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam membincangkan Sains Kertas 2 bahagian C. Kita telah pergi kepada soalan wajib dan soalan-soalan pilihan. Sekiranya inilah bentuk soalan yang keluar, inilah panduan untuk menjawabnya. Diharapkan murid-murid semua telah lengkap dengan pengetahuan, panduan dan teknik untuk menjawab. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021. Terima kasih sekali lagi Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam kerana bersama-sama dengan kami. Didik TV KPM